Hai semua, so kita berjumpa dalam video kali ini yang mana kita akan lihat sambungan kepada chapter 2 iaitu subtopik 2.2.1 fixed point iteration method dan 2.2.2 Newton-Raphson method. Kita akan mulakan dengan fixed point iteration method. Baik, jadi sebelum kita mulakan, ada dua perkara utama yang perlu pelajar kenal pasti, iaitu nilai initial approximation iaitu x0 dan seterusnya pelajar perlu dapatkan iteration function. Apabila kamu membaca soalan, kamu perlu kenal pasti tiga keadaan berikut. Sama ada yang pertama x0 diberikan dalam soalan ataupun nilai x0 diberikan di antara dua nilai yang lain ataupun nilai x0 tidak diberikan. Dan jika x0 tidak diberikan, maka kita perlu gunakan post placement method. Apakah iteration function? Iteration function adalah satu fungsi lain yang kita terbitkan daripada fungsi yang asal yang diberikan dalam soalan. Jadi apa langkah-langkah yang kita akan lakukan untuk kita membuat penyelesaian dengan menggunakan fixed point iteration method ni? Step yang pertama, kita perlu cari nilai x0 dan bila dapat x0, kita teruskan dengan membina iteration function. Kemudian, kita akan masukkan nilai x0 ke dalam iteration function yang mana kita perlu binakan jadual. Jadi, dalam jadual tersebut, kita akan gantikan nilai x0 dalam iteration function untuk dapatkan x1 dan kemudian kita gantikan nilai x1 yang kita dapat dalam iteration function yang sama untuk mendapatkan nilai x2 dan kita teruskan sehingga kita dapati perubahan antara dua nilai adalah 0.0001. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Dalam soalan ini, kita diminta untuk mencari root bagi function x kuasa 4 tolak x tolak 10 sehingga 4 titik perpuluhan. Okey. Dan nilai x0 diberi iaitu 4. Jadi langkah pertama kita adalah nilai x0 sama dengan 4 diberikan dalam soalan. Langkah kedua, kita perlu bina iteration function. Jadi, fungsi kita adalah x kuasa 4 tolak x tolak 10 sama dengan 0. Kita ada dua pilihan bagi fungsi ini. Okay, kita lihat persamaan asal. Option kita yang pertama, kita jadikan x sebagai subjek dan kita dapat x kuasa 4 tolak 10 sebagai iteration function kita yang pertama. Yang kedua, kita jadikan x kuasa 4 sebagai subjek dan kita dapat iteration function iaitu punca kuasa 4 bagi x tambah 10. Jadi bagaimana kita nak buat pilihan untuk memilih iteration function yang sesuai? Para pelajar boleh gunakan step yang berikut untuk membuat pilihan iaitu dengan cara differentiatekan iteration function yang tersebut. Contoh, untuk option pertama kita dapat 4x kuasa 3. Kemudian kita gantikan nilai x0 dalam persamaan yang telah dibezakan tadi dan dapatkan nilainya. Sama juga dengan option yang kedua. Pilihan kita yang kedua, kita differentiatekan persamaan tersebut dan kita gantikan nilai x0 dalam persamaan yang telah dibezakan dan kita dapatkan nilainya. Jadi, yang mana satu yang kita akan gunakan sebagai iteration function. Jadi, kita perlu pilih nilai di antara negatif 1 dan 1. Jadi, untuk ini kita akan gunakan option yang kedua, iaitu x sama dengan
punca kuasa 4x tambah 10 sebagai iteration function. Jadi step berikutnya, kita binakan jadual yang mana kita akan ada xn dan juga di sebelah kanannya adalah iteration function tadi. Dan kita mulakan dengan nilai x0. Itu sama dengan 4. Okay, jadi kita gantikan nilai 4 dalam iteration function dan kita dapat nilai x1 iaitu 1.9343. Kemudian kita gantikan nilai x1 untuk dapatkan nilai x2. Gantikan nilai x2 untuk dapat x3. Kita teruskan lagi sehingga kita dapati tiada perbezaan antara dua nilai. Jadi, jawapan bagi soalan ini adalah 1.8556. Kita lihat example yang kedua. Jadi dalam soalan ini, nilai x0 diberikan di antara x1 dan x2. Dan fungsinya adalah sin x tolak 2x tambah 3. Dan jawapan perlu diberikan betul sehingga 3 titik perpuluhan. So step 1 is to find the x0. Jika diberikan nilai x0 begini. Jadi apa yang pelajar perlu buat adalah tambahkan dua nilai dan bahagi dengan 2. Okey, dan kita dapat satu nilai x0. Kemudian kita teruskan dengan langkah yang seterusnya iaitu iteration function. Jadi dalam kes ni saya gunakan iteration function x sama dengan sin x tambah 3 bahagi 2. Kemudian kita teruskan dengan jadual iaitu menggantikan nilai bermula dengan x0 1.5 dalam iteration function dan kita teruskan sehingga kita dapati nilai yang sama. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah 1.962. Bagi contoh yang ketiga, dalam soalan ini, nilai x0 tidak diberikan. Dan kita diminta untuk memberikan jawapan betul sehingga 4 titik perpuluhan. Jadi step kita yang pertama, iaitu mencari nilai x0. Sekiranya x0 tidak diberikan, maka kita perlu gunakan force placement method. Step-step untuk force placement method adalah kita perlu create table untuk memudahkan dan kemudian kita carikan nilai bagi estimation of x. Kemudian kita masukkan nilai dalam persamaan. Dan step yang terakhir kita gunakan determinant of matrix untuk mencari nilai x0. Dan iteration function yang saya gunakan adalah 1/2x kuasa 2 tolak 3. Jadi untuk force placement method, kita gunakan jadual yang terdiri daripada yang pertamanya nilai x dan kemudian di bawahnya adalah fungsi yang diberikan dalam soalan. Persoalannya sekarang, apakah nilai yang kita perlu letakkan di dalam table supaya kita dapat nilai yang hampir kepada perubahan positif negatif yang kita mahukan. Kebiasaannya kita akan mulakan dengan nilai negatif membawa ke nilai positif. Okey, dicadangkan pelajar boleh bermula dengan apa-apa saja nilai, sama ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1 ataupun nilai-nilai yang lain. Okey, sehingga ke nilai positif. Jadi kita mulakan dengan nilai negatif 2 dalam soalan ini. Dan kita gantikan nilai negatif 2 dalam x, dalam function ini. So kita dapat 5.5. Kemudian kita teruskan dengan assumption yang kedua, iaitu saya pilih negatif 1 dan saya gantikan nilai negatif 1 dan saya dapat nilai kosong.
Dan seterusnya saya gantikan nilai kosong. Okey, nilainya tak dapat dikira. Dan seterusnya saya teruskan dengan nilai positif 1. Dan digantikan dalam fungsi. Dan saya dapati nilainya adalah negatif 2. Dan seterusnya saya gantikan nilai 2 dan saya gantikan nilai 2 dalam persamaan dan mendapat positif 4.5. Okey, persoalan yang kedua. Bilakah kita perlu berhenti untuk membuat jadual bagi force placement method ni? Kita perlu pastikan bahawa nilai yang kita perolehi terdapat perubahan tanda. Seperti mana dalam contoh ini, kita lihat nilai negatif 2 dan nilai seterusnya adalah positif 4.5. Maka kita akan gunakan kedua kolom ini untuk kita jadikan matriks dan selesaikan nilai X0 dengan menggunakan determinant of matrix, iaitu dengan formula yang diberikan. Dan kita dapati nilai X0 adalah 0.154 darab dengan 8.5 sama dengan 1.309. Begitu juga sekiranya pelajar dapati perubahan di sebelah kiri positif dan di sebelah kanannya negatif. Ia juga boleh diambil kira sebagai perubahan tanda di antara dua nilai dan boleh digunakan untuk mendapatkan nilai X0. Kemudian kita teruskan dengan step yang sama, iaitu menggantikan nilai bermula dengan X0 dalam iteration function sehingga kita dapat nilai yang sama. So, itulah tadi ketiga-tiga keadaan soalan yang akan diberikan bagi fixed point iteration method. Okey. Jadi anda boleh cuba soalan ni, di mana soalan yang pertama nilai X0 diberikan dan dalam soalan yang kedua nilai X0 diberikan di antara 1 dan 2. Kita teruskan dengan subtopik 2.2.2 iaitu Newton-Raphson method. Jadi keadaannya adalah sama seperti fixed point iteration method, yang mana untuk langkah yang pertama pelajar perlu dapatkan nilai X0 berdasarkan kepada tiga-tiga condition seperti tadi. Apabila pelajar dah dapat X0, kemudian kita perlu jadikan function yang diberikan sama dengan kosong. Kita perlu jadikan function yang diberikan dalam soalan, iaitu fx sama dengan kosong. Dan step yang ketiga, kita perlu differentiate function tersebut kepada first order differentiation. Kemudian kita binakan jadual seperti berikut, iaitu jadual yang terdiri daripada xn, fx, f prime x dan juga formula untuk mendapatkan root. Jadi kita tengok contoh bagi soalan ini, iaitu use Newton-Raphson method to find the real root of x plus 1 equal to x to the power of 6 with the initial approximation x0 is 1.5. Jadi dalam soalan ni nilai x0 diberikan iaitu 1.5 dan fungsi yang diberikan adalah x tambah 1 sama dengan x kuasa 6. So kalau kita ikut step yang tadi, kita ada nilai x0 1.5 dan kemudian kita kena jadikan fx sama dengan kosong. So daripada soalan yang diberikan, kita jadikan fx sama dengan kosong iaitu x kuasa 6 tolak x tolak 1 sama dengan kosong. Dan seterusnya kita
differentiate persamaan tadi dan kita dapat 6x kuasa 5 tolak 1. Jadi, apabila kita dah dapatkan maklumat-maklumat yang tersebut, bolehlah kita masukkan dalam jadual yang kita bina, iaitu bermulakan dengan nilai X0 1.5. Kemudian kita gantikan nilai 1.5 dalam fx. Dan kita dapat nilai 8.8906. Dan kita ganti pula nilai 1.5 dalam f prime x, iaitu 44.5623. Dan kemudian nilai yang ada kita gantikan dalam formula. Dan kita dapat nilai x yang baru, iaitu 1.3004. Jadi kita akan gunakan nilai yang baru tadi sebagai x1. Dan kita ulangkan step yang sama untuk dapatkan nilai-nilai seterusnya. Dan kita ulang sehingga mendapat nilai yang sama juga. Sama seperti fixed point iteration method. Dan untuk itu, kita dapat jawapan root bagi soalan tadi, iaitu 1.1347. Para pelajar boleh cuba soalan-soalan yang saya sediakan di sini untuk memahirkan pengetahuan anda. Dan that's all for this chapter. Thank you for watching. Bye.